Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sabina binti Azman. Nombor matrik saya D183107027. Okey, saya akan membentangkan pada bahagian latar belakang. Okey, dalam melakukan istinbat hukum yang dilakukan oleh para mujtahid untuk memahami nas, bukan sahaja untuk memerhatikan apa yang tersurat, iaitu bentuk lafaz nas dan susunan kalimahnya, tapi dia juga bagi memerhatikan apa yang tersirat daripada ayat-ayat tersebut, isyarat yang terkandung di sebalik lafaz nas dan juga dalalahnya. Penunjukan lafaz nas ni daripada kalangan ulama fiqh mempunyai banyak perbezaan-perbezaan metod dalam penunjukan nas. Okey, menurut ulama Hanafi, metod ini terbagi kepada 4. Yang pertama adalah ibarah nas, yang kedua adalah isyarat nas, yang ketiga adalah dalalah nas, dan yang keempat adalah iftiradah nas. Okey, pada pembahagian ni akan dijelaskan mengenai istilah-istilah serta cara bagaimana penunjukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Anika Madiha binti Munir, nombor matrik D183100821. Right, kita teruskan dengan ibarah nas. Ibarah nas ni adalah petunjuk kalimah, lafaz kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimah itu sendiri. Ibarah nas ni juga ialah petunjuk lafaz yang didasarkan kepada susunan kalimahnya sendiri secara langsung dan ia dapat diketahui dengan mudah dan jelas. Alright, kita tengok kepada contoh ibarah nas. Okey, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksud dia apa? Maksud dia padahal Allah SWT telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okey, menurut Wahbah Zuhaili, ayat ni asalnya adalah bagi menjelaskan antara jual beli dan riba. Itu adalah dua perkara yang berbeza dan tidak sama. Okey, ayat ni dia ada dua maksud. Yang pertama adalah berjual beli itu Allah halalkan. Yang kedua adalah antara berjual beli dan riba adalah satu perbezaan, dia tidak sama. Okey, jadinya ibarah nas ni dia adalah satu yang ayat dia tu senang untuk kita faham. Dalam ayat dia, satu ayat tu kita senang nak faham ibarah nas ni. Maksud dia tu apa? Dia jelas, mudah dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fairusiana binti Syafi'i, nombor matrik D183100938. Okey, di sini saya akan mengulaskan tentang maksud isyarah an-nas. Okey, maksud isyarah an-nas ni ataupun dalalah isyarah disebutkan juga dengan makna yang tersirat. Kiranya isyarah an-nas ataupun dalalah isyarat ni dikirakan macam makna dia adalah makna yang tersirat. Kiranya pengertian daripada lafaz ataupun kesimpulan daripada pemahaman terhadap sesuatu ungkapan tu dia bukan dari ungkapan diri sendiri. Faham tak? So daripada surah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Okey, saya baca maksud dia. Maka minumlah hingga terang bagimu benang putih. Okey, di mana ayat di atas tu kiranya macam menurut ibarah al-annas ni mengandungi erti bolehnya makan minum serta hubungan kelamin sepanjang malam. Okey, di samping itu kira macam ayat ni mengandungi isyarat an-nas. Dia macam kira macam nak cakapkan seseorang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan sudah berhubung kelamin tetapi dia belum mandi lagi. Okey, tapi puasa dia tu waktu tu sah. Sebelum ayat itu ada firman Allah SWT berkata yang mengandungi erti bahawa bila hubungan kelamin dilakukan di akhir waktu malam maka mandinya dilakukan setelah terbit fajar. Hal ini berarti ia dalam keadaan junub berhadas besar. Okey, maksud kat sini, okey, maksudnya di mana dalam ayat ni yang saya baca tadi dia ada termasuk dalam isyarat an-nas. Sebab apa? Isyarat an-nas ni adalah kira macam disebut dengan
perkataan makna yang tersirat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Farzana binti Zaili Akmar di 1831071. Contoh isyarah nas di dalam surah Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang bermaksud dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Okey, di sini ayat ini menjelaskan bahawa kewajipan untuk menafkahi anak adalah dibebankan oleh ayah. Dalam ayat tersebut merujuk hanya pada ayah lah yang bertanggungjawab. Makna yang tersirat menjelaskan bahawa anak ni dikaitkan dengan ayah dan identitinya merujuk pada identiti ayah. Jadi jika ayah dia ingin mengambil harta anaknya, maka tidak dianggap pencuri. Hal ini diperoleh dari gabungan antara nas tersebut dengan hadis Nabi yang anta wa maluka lil walidika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kekuatan isyarah nas sama dengan ibarah nas kerana keduanya merupakan dasar kewajipan kecuali ada dalil yang mengkehendaki sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnisa Azrin binti Karim, bernombor matrik di 1831076. Saya akan membentangkan mengenai maksud iktidak an-nas. Iktidak an-nas ni bermaksud petunjuk lafaz kepada makna yang tidak disebut tetapi diperlukan untuk kebenaran sesuatu ucapan. Okey, maksud dia dekat sini, satu petunjuk makna lafaz tu akan jadi mudah difahami secara jelas bila mana ada penambahan kata untuk memperjelaskan maksud yang terkandung dari nas. Okey, sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat 23 mengenai perempuan yang haram dinikahi, bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan berikut, iaitu ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, iaitu isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya, dan haram juga kamu berkahwin dengan mereka, iaitu bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal daripada benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, apa yang kita boleh lihat di sini, maksud cara ibarat an-nas ni, ayat ni dia mengenai pengharaman zat ibu. Sedangkan pengharaman sesuatu tu mesti dengan perbuatan mukallaf. Kalau kita tengok dari secara iktidak an-nas pula, apa yang kita faham mengenai ayat tu ialah haram untuk seseorang lelaki itu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, seperti ibu mereka, saudara mereka, juga anak-anak tiri dari hasil daripada benih mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Walkis binti Syamsul, nombor matrik di 183107772. Okey, saya akan masuk pula kepada dalil iqtidak nas. Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla liqairillahi bihi wal munqaniqahu wal mawquzatu wa mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Maksudnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging khinzir termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Maksud secara ibarat al-nas, ayat ini menjelaskan bahawa haram secara zat atas bangkai, darah dan daging khinzir. Maksud secara tidak al-nas,
Ayat ini menjelaskan bahawa pengharaman di sini hanyalah perbuatan memakan atau mengambil manfaat daripadanya seperti tolong jual tapi tak makan. Ini kerana arahan pengharaman sesuatu adalah berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan bukanlah berkaitan dengan zat sesuatu seperti bangkai, darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainisa binti Ajman dan saya akan sambung pada bahagian dilalah nas. Okey, maksud dilalah nas ni ialah petunjuk lafaz atas sesuatu ketetapan hukum yang disebutkan nas berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebut maskut anhu kerana antara kedua yang disebutkan terdapat pertautan illah. Okey, persamaan illah dekat sini adalah yang dimaksudkan dapat difahami melalui bahasa tanpa memerlukan ijtihad secara syar'i sebaik pada persoalan yang dinyatakan dalam nas, iaitu mansuh alai kerana kesamaan illat alasan hukum dia ataupun lebih banyak terhadap hukum itu disebabkan kuatnya alasan hukum pada asal dia. Dalalah ini disebut sebagai dalalah al-nas kerana hukum dia ditetapkan berdasarkan hukum yang tidak dapat difahami daripada hukum yang daripada lafaz sebagaimana yang terjadi pada dalalah, ibarah nas dan juga isyarat nas. Tetapi dia dapat difahami melalui illah, iaitu alasan dia. Dalalah ini juga disebut sebagai fatwa Alkitab, sedangkan Imam Syafi'i menggagas sebagai dia ialah qiyas jalli. Sementara daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, ini disebut sebagai mafhum muwafaqah kerana adanya kesesuaian atau kesamaan alasan hukum dia. Okey, contoh dalalah an-nas yang lebih kuat pada hukum dia berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud jika salah seorang di antara kamu atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Okey, berdasarkan ayat surah Al-Isra ayat 23 tadi, bahawa dalalah an-nas dalam ayat ini menunjukkan bahawa keharaman mengatakan kepada kedua ibu bapa kita kerana ia dapat menyakitkan hati mereka. Kemudian berdasarkan dalalah an-nas dia, ayat ini menunjukkan keharaman untuk memukul ataupun mencaci maki ataupun memenjarakan dan mencegah mereka daripada makan dan minum dan semisalnya. Sebab perkara-perkara ini jauh lebih menyakitkan hatinya daripada sekadar perkataan Jadi hal ini tidak disebutkan dalam nas, lebih kuat daripada hukum haram sesuatu yang disebutkan nas, sebab alasan dia lebih kuat. Okey, yang seterusnya adalah dalil dilalah an-nas daripada surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahu azim, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Okey, apa yang kita dapat lihat, yang mana dalil ni dari sudut ibarah ayat ni menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara zalim. Tapi kalau kita lihat dari sudut dilalah an-nas pula, bahawa ayat ini menunjukkan haramnya merosakkan barang anak yatim seperti dibakar atau dibuang. Jadi setiap orang perlu memahami dari sudut bahasa yang mana ayat tersebut siapa yang menyia-nyiakan harta anak yatim atau juga merosakkan adalah haram, sama seperti memakan kerana persamaan daripada sudut illat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Sofia binti Azman di 18310752. Seterusnya saya akan menerangkan perbezaan metod-metod berdasarkan Imam mazhab Hanafi. Okey, kita pada jadual terdapat pada pandangan ulama usul yang mengatakan bahawa yang paling dilalah yang paling kuat adalah ibarah an-nas, kemudian disusuli oleh isyarat an-nas, kemudian dilalah an-nas, dan yang terakhir adalah iqtida an-nas.
Okey, Zaki ad-Din Asy-Sya'ban telah menjelaskan bahawa jika terjadinya perlawanan hukum, maka ibarat nas akan didahulukan. Okey, begitu juga apabila terjadinya pertentangan ketentuan hukum antara ibarat an-nas atau isyarat an-nas dengan dilalah an-nas, maka yang lebih didahulukan adalah salah satu daripada ibarat an-nas ataupun isyarat an-nas. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas dalam pembunuhan. Jadi ayat tersebut merupakan ibarat an-nas, iaitu yang seperti yang kita tahu adalah kalimah yang diketahui dengan mudah dan jelas. Okey, ayat tersebut merupakan menunjukkan bahawa wajibnya melaksanakan qisas bagi pembunuhan sengaja. Okey, kemudian Allah telah menurunkan surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 93. Maksudnya dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah akan murka dan melaknat serta Allah akan memberikan azab yang pedih, yang besar baginya. Okey, adalah surah An-Nisa ni merupakan isyarat an-nas, iaitu didasarkan kepada makna yang tersirat. Sebab dalam surah An-Nisa ni dia tak spesifikkan orang yang membunuh ni akan dikenakan qisas. Okey, ia menunjukkan batas ketidakwajibnya menggunakan qisas bagi pembunuhan sengaja. Oleh sebab itu, ayat ini dia berlawanan dengan ayat sebelumnya, iaitu surah Al-Baqarah tadi. Oleh sebab itu, ketetapan satu hukum ni ibarat an-nas lebih diutamakan daripada isyarat an-nas. Jadi kesimpulannya di sini adalah wajibnya qisas bagi pembunuhan sengaja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.